السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى أصحابه الكرام التابعين وتابع التابعين، وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ولوالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا، وخصوصا لصاحب هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وبتمن بالخير. Tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kata musannaf rahimahullah, kat mana Haji? Kat mana Haji? Kat mana sambung? Mustahil lagi. Mustahil lawannya. Kata musannaf rahimahullah, mustahil lawannya tak ada Tuhan. Mustahil lawannya tak ada Tuhan. Dalilnya baharu ada alam ini, dan makna baharu itu ada kemudian daripada tak ada, dan makna alam telah terdahulu sebutnya. Inilah dalil ijmali namanya, yang dituntuti atas tiap-tiap mukallaf mengetahuikan dia. Demikianlah dikatakan pada tiap-tiap sifat yang lagi akan datang sebutnya. Mustahil lawannya. Apa dia mustahil? Lawan. Disebutlah tu, mustahil lawan. Jadi mustahil tu ialah lawan. Diri mustahil itu ialah diri lawan kepada wajib. Lawan ni dia ada hukum dia. Kita sebut hal itu, dia ada lawan, dia ada lawanan, dia ada melawani.
Lawan, lawanan, melawani. Lawan, lawanan ni wajib. Melawani itu nama dia mustahil. Kita tulis dah itu kan. Apa makna lawan tu wajib? Lawan, diri lawan ni bukan mustahil. Diri lawan tu wajib. Tapi hakikat lawan tu ialah ainul mustahil. Diri mustahil tu, yang kata mustahil tu apa dia? Lawan. Yang kata lawan tu apa? Mustahil. Apa dia mustahil? Lawan. Apa dia lawan? Mustahil. Jadi faham mustahil tu apa dia? Ialah lawan bagi wajib. Tu. Sebab tu kita kata lawan tu wajib. Diri lawan tu wajib. Sedangkan dia mustahil tu lawan bagi wajib. Diri dia tu adalah wajib. Diri mana? Diri lawan tu. Nak kata jantan, kena ada betina. Jantan betina bukan kawan, lawan nama dia. Nak kata laki, kena ada perempuan. Mana boleh kata dan hukum laki kalau tak ada perempuan? Maka diri laki perempuan itu orang panggil lah lawan. Keadaan kedua-duanya melawani tu, keadaan kedua-duanya melawani tu orang panggil wajib. Saling berlawanan. Tu. Lawan, melawani, berlawanan. Bukan. Keadaan keduanya saling berlawanan itu orang panggil wajib. Adapun melawani mustahil. Apa makna melawani? Kita kena faham satu-satu no? Lawan. Istilah lawan ni, mafhum daripada lawan ialah abdid. Dua keadaan, dua perkara. Laki, perempuan. Jantan, betina. Siang, malam. Depan, belakang. Atas, bawah. Itu orang panggil lawan. Baik, buruk. Syurga, neraka. Iman, kufur. Itu nama dia lawan. Bila kita sebut kata lawan, mafhum daripada perkataan lawan tu ialah abdiddan. Dua yang saling berlawanan. Mana boleh sebut lawan kalau mafhum, kalau tidak ada mafhum abdiddan? Mana boleh disebutkan lawan kalau tidak ada dua perkara? Tak akan nyata makna lawan pada satu perkara, melainkan nyata makna lawan pada dua perkara. Nah, laki perempuan saling berlawanan dan mustahil melawani antara satu dengan yang lain. Seorang yang mempunyai sifat lelaki, dia tidak boleh bersifat dengan perempuan. Wajib. Tak ada sifat perempuan pada lelaki, hukumnya wajib. Dan mustahil perempuan nak bersifat pada lelaki. Itu mustahil. Mana? Ketika dia nak melawani akan lelaki, sifat lelaki, yakni sifat yang sabit pada lelaki. Boleh tak perempuan nak masuk pada lelaki? Saya lelaki. Perempuan, sifat perempuan nak masuk, dia tak boleh. Itu perempuan nak masuk, itu orang panggil melawani, mudaddul lahu. Ini orang panggil mustahil. Ternapi perempuan pada saya. Kerana apa? Kerana sabit hukum lelaki itu pada saya. Wajib. Apa dia wajib? Lelaki tak perempuan. Itu wajib. Perempuan mustahil. Keadaan perempuan nak masuk pada saya, diri mustahil. Adapun lelaki perempuan, wajib. Ingat lagi tak? Bulan lepas sebut kan? Lawan, lawanan, melawani. Ada? Tulis. Ada kot? Tak ada. Patutlah. Patutlah dia dengar. Tidak haji dobek banyak. Tak ada tulis no? Tak ada. Tak ada tulis. Cuba tengok ada tengok gambar tak itu ni. Itu
Wujud dah bulan lepas. Tak masuk lagi lawan. Bukan masuk dah mustahil lawan. Belum lagi. Orang tiram tu. Patut duk bengong semua. Ustaz lain takkan tak nak bahas kot. Tapi saya ada bagi kan hari tu. Mustahil bila mustahil sifat. Ada kan? Oh bagi hari tu lah. Patut lah. Apa dia mustahil? Kita masuk balik. Bicara tang lawan mustahil tak bicara jam. Apa dia mustahil? Satu sifat. Kan hari tu kan kita tulis kan. Cuba baca tengok. Apa dia? Hak kata mustahil tu. Sifat apa? Satu sifat yang kita takdirkan dia. Baca tengok. Fardu. Orang panggil sifatun muqaddarah. Sifat yang kita takdir ataupun sifat yang mafruḍah yang kita takdirkan dia jadi sebagai sifat. Sedangkan dia tak ada sifat, dia tak ada mausuf kerana dia bukan sifat pada hakikat dah. Tapi oleh kerana kita nak kenal diri wajib, maka kita kenal mustahil. Wajib kita kena kenal mustahil. Bukan nak kenal habuan nak i'tikad, tapi kenal habuan nak tolak. Nah, kenal bukan habuan nak i'tikad, bukan kita i'tikad mustahil. Nah. Nak i'tikad bukan i'tikad mustahil, tapi i'tikad istihalah, hukum bagi mustahil. Itu orang panggil akidah kita. Akidah bukan i'tikad mustahil. Kena faham dulu apa dia mustahil. Contohlah kita balik tadi. Saya lelaki. Mustahil pada saya apa dia? Perempuan. Hakikat keadaan lelaki dan perempuan ni lawan ke kawan? Lawan. Maka hakikat keduanya lelaki dan perempuan itu orang panggil hukum dia wajib. Kena faham itu. Maka lelaki perempuan setiap yang berlawanan itu hukumnya wajib. Mana boleh hukum kata malam kalau tak erti siang? Mana boleh hukum kata Allah tu Tuhan kalau tak erti makhluk? Kerana Allah dengan makhluk itu, Tuhan dengan makhluk itu saling berlawanan, saling bernapi-napian, saling bertolak-tolakan, saling tidak ada antara satu sifat dengan satu sifat yang lain, saling tidak bermasuk-masukkan. Mana boleh sifat Tuhan bermasukkan pada sifat makhluk? Mana boleh sifat makhluk bermasukkan pada sifat Tuhan? Tak boleh. Itu orang panggil lawan. Maka kena faham, kita orang lelaki dan yang di belakang sana orang perempuan, tidak ada padanya sifat lelaki, dan yang lelaki tidak ada padanya sifat perempuan. Itu orang panggil mustahil. Mustahil tak ada pada saya lah. Mana mustahil ni tak ada. Mustahil ni maknanya tak ada. Hala yahilu ihalatan. Nah, mustahilun. Istahala yastahilu istihalatan mustahilun. Mustahilun suatu perkara yang kita palingkan dia, yang kita tak embuh, kita tak mau, kita tauk di belakang, kita hukumkan dengan tak. Itu tak hukum kepada mustahil. Nama dia istihalah. Ada. Jadi mustahil ni sifat. Bila sebut kata sifat, maklum dah sifat apa dia? Tiap-tiap yang berdiri dan sungguh pada mausuf. Kerana sifat itu ada dua bagai. Betul tak? Itu sebut dah kan? Sifat ada dua bagai. Macam mana sifat? Dua bagai. Sifat tu dua bagai, dua jenis. Pertama, yang bangsa ada, dia kan? Kedua, yang bangsa sungguh. Kalau iktibar makhluk, kalau iktibar sebelah kita makhluk, kita kata macam ni. Apa dia sifat? Tumpang ada, tumpang sungguh. Tu. Asal makna sifat kalau iktibar kita makhluk ialah bangsa tumpang. Dia bukan bangsa duduk sendiri, dia bangsa kena tumpang. Itu iktibar makhluk. Kalau Allah qadim tak boleh kata tumpang. Sifat Allah tu dia tak boleh kata tumpang, dia kena kata berdiri. Tu. Berdiri. Tak boleh tu kalau kata guru ngajak kita kata sifat Allah tumpang pada zat dia, tak boleh kata gitu. Jangan kata gitu, kurang adab. Isa'atul adab disebut dalam kitab apa nama Allahumma salli Muhammad, Hasyah Al-Amir Abdul Salam, min isa'atil adab, setengah daripada jahat dan buruk adab.
Kita sebagai talib, sebagai penuntut mengatakan bahawa sifat ma'ani Allah Ta'ala itu tumpang pada zat dia. Tak boleh. Ingat tak? Tumpang dengan berdiri. Berdiri itu sifat Allah. Kalau tumpang itu sifat makhluk. Sebab tu kita kata tadi, sifat ni apa dia? Tumpang ada, tumpang sungguh. Kita ambil dua dulu. Makna sifat ni tumpang ada, sifat tu jenis tumpang sungguh. Contoh pirin ni. Apa dia sifat ada dia? Putih. Putih tumpang di mana? Tumpang di pirin. Betul tak? Ada tak putih? Ada. Baik. Hak ada orang panggil sifat. Hak sungguh pun orang panggil sifat. Mana sifat yang bangsa sungguh? Bulat. Bulat ni pun orang panggil tumpang juga. Tapi keadaan tumpang dia dengan keadaan ada putih dia tak sama. Ada putih pada zat, itu nama dia ma'ani. Orang panggil sifat lagi arat. Sifat lagi arat. Adapun bulat pada pirin ini ataupun bulat pada bola, segi pada kotak, itu nama dia arat. Boleh juga kata sifat. Tapi kalau putih pada zat, putih pada pirin, nama dia sifat. Yang kita sebut tadi, yang kita sebut tadi apa dia? Bangsa ada, bangsa sungguh. Tumpang ada, tumpang sungguh. Okey. Makna sifat, iktibar kita faham kita dulu. Sifat kita apa dia? Ada dua jenis, tumpang ada, tumpang sungguh. Kena kenal dulu makna sifat ni. Kenal ni bukan kenal tekak mengaji balik pergi lupa. Bagi kenal sungguh. Boleh? Bagi kenal sungguh-sungguh. Tu. Bagi kenal, bagi faham sungguh-sungguh apa dia makna sifat. Sifat ada bagi takrif dak hari tu? Dua takrif kan? Ma yata'allaqu bi syai' dengan ma qama bil ghair. Suatu yang bersangkut dengan suatu yang lain. Sungguh diri dia pada suatu yang lain, dan satu lagi ada diri dia pada suatu yang lain. Contoh putih. Sifat kan? Sifat ma'ani nama dia. Putih. Apa dia putih ni? Sesuatu yang ada pada zat. Mana ada dia? Nampak tak ada? Putih ada tak? Ada tak putih? Ada. Pasal apa kita kata ada? Pasal boleh dapat dengan panca indera. Panca indera apa? Mata. Putih. Okey. Maknanya dia ada. Ada di mana? Di zat dia. Pirin ni. Orang panggil zat dia. Satu selesai dah. Mana sifat yang tumpang ada. Warna. Rasa. Garam. Masin digaram. Masin digaram. Masin ada tak? Ada. Manis digula. Ada tak manis? Ada. Maka sifat tak? Sifat. Tumpang ada. Tumpang ada. Yang kedua, dah kiah lah. Hal lain tu kiah lah. Manis ke, pedas ke, pahit ke, apa nama, putih ke, hijau ke. Maknanya segala yang ada, segala warna, segala rasa, segala bauan itu dinamakan ada, dan segala bunyi-bunyian itu dinamakan arat ataupun sifat bagi baharu. Tiap-tiap yang berdiri pada zat, seperti sejuk tumpang pada udara, panas tumpang pada udara. Panas tu ada, walaupun tak boleh nampak panas, tetapi dia ada. Ada duduk di mana? Tumpang di udara. Udara yang bawa mai ke dia. Berarti udara tu zat. Panas sejuk tu nama dia sifat. Tumpang ada. Yang kedua, tumpang sungguh. Sungguh ni ada banyak benda. Sekali lagi kita tulis. Tak boleh masuk juga. Mustahil lawan ni. Tengok dia tak boleh masuk. Dia kena kait lagi. Sebab mustahil ni dia diri makdum. Dia diri makdum. Dia termasuk dalam adami. Adami dengan makna makdum. Bukan adami dengan makna adami. Kalau adami dengan adami, makna intifak, salbi, suluk. Dah nak ngaji tauhid kena lagu tu. Noh, tauhid ni bukan ceramah. Tauhid ni kena kelecek. Tahu kelecek? Kelecek main kepala sampai pusing kepala otak. Tu tauhid. Kelecek pusing sampai pening. Tu. Nak faham satu-satu dulu. Nah. Jadi yang keduanya ialah sifat yang bangsa sungguh. Tumpang ada, tumpang sungguh. Kita ambil hak sungguh pula. Hak sungguh.
Kita ambil satu dulu, sungguh. Sungguh. Apa dia di sini? Piring ni. Saya duk pegang tak lepas lagi. Nah, apa dia sungguh? Bulat. Okey, kita ambil satu bulat. Bulat. Lepas tu lepek. Ni dia ni, bulat lepek. Ini orang panggil apa? Sungguh. Perkara sungguh ti. Perkara yang bahasa sungguh. Bukan ada diri. Tu. Tapi sungguh pun keadaan dia ni, orang kata apa? Sifat yang bahasa sungguh ni, dia bukan jenis sifat yang bangsa ada. Bukan bangsa ada. Sehingga boleh didapat dengan panca indera. Tetapi sifat yang sungguh ni, seperti mana bulat, dinamakan sebagai hal. Keadaan dia. Keadaan piring ni, ataupun keadaan satu objek itu, seperti mana bola, keadaan dia itu bulat. Maka bulat itu dinamakan sebagai hal. Dia bukan amrul i'tibar, dia hal. Apa dia hal? Ma tahaqqaqa fil kharij. Sesuatu yang sungguh dirinya pada perkara ni. Sesuatu yang sungguh bulat itu pada diri. Tuan-tuan tengok bulat, nampak tak? Tuan-tuan nampak tak benda piring ni bulat? Nampak? Nampak bulat kan nampak piring? Nampak piring. Nampak bulat kan nampak piring? Piring. Bulat nampak tak? Sungguh tak di piring? Sungguh. Itu orang panggil ma tahaqqaqa fil kharij. Sungguh bulat ni dia macam seolah-olah diri piring. Tapi dia bukan zat piring tak. Zat piring ni ajza dia, juzuk-juzuk dia, sesuatu yang bersusun daripada dua juzuk, matarakaba min juz'aini, ma yaqbalul inqisam, sesuatu yang boleh dibahagikan. Ini jisim. Tapi adakah bulat ini diri jisim? Tak. Tetapi kita dapatkan akan bulat itu pada diri piring. Walaupun dia tidak ada diri, hanya sungguh diri, tetapi diri bulat itu sabit dan sungguh, tahakkuk dan subut pada diri piring ni. Sungguh tak? Sungguh. Tu orang panggil sifat yang bangsa sungguh. Sifat ada dua jenis. Satu sifat yang bangsa ada, satu sifat yang bangsa sungguh. Reti ke tak ni hak belakang? Boleh faham tak? Muslimat. Boleh? Faham ke tak faham ke? Kalau muslimat tak apa, balik muslimin tu aja. Kalau muslimin tak faham, nyah ngayak tu. Ni piring di depan sekali lagi. Faham tak? Nah, okey, bila sebut sifat yang maujudah, sifat yang ada. Kita jangan pi ke Tuhan lagi, kita cerita makhluk dulu. Bila sebut kata sifat yang ada belah makhluk ni, makna kita faham segala warna, segala rasa, segala bau dan segala suara, bunyi-bunyi. Itu orang panggil arat yang maujudah ataupun sifatun maujudah, sifat yang maujud. Sifat yang ada diri. Warna, rasa, tidak ni? Warna, rasa, bau, haba. Panas kan dia benda yang boleh dapat dengan ni lah. Ada, sejuk panas tu ada. Itu satu lagi tu, kita nak sebut istilah apa, segala apa, nak sebut apa, tak tahu. Makna deria sentuhan ni. Nah, sejuk panas. Sejuk panas tu orang panggil deria sentuh. Tiap-tiap yang didapat dengan seluruh kulit yang bertaburan pada seluruh anggota, itu maknanya ada. Baik, apa yang kita nak faham? Yang bangsa ada. Yang bangsa ada. Tumpang ada, tumpang sungguh. Dua tu. Pi dua dulu. Sekejap lagi baru dia pecah. Jadi bila sebut atas sifat, tumpang ada, tumpang sungguh. Tu nama dia. Nama dia sifat. Persoalannya mustahil. Mustahil sifatun muqaddarah, sifat yang pada takdir sahaja. Sifat yang pada takdir. Dia hanya kita takdirkan dia sebagai sifat, yang sebenarnya dia bukan sifat.
Kerana tiap-tiap sifat berdiri dan sungguh dirinya pada mausuh. Mausuh tu maknanya zat lah. Baik. Bila sebut zat, mausuh tu zat. Apa makna zat? Zat sesuatu yang ada dirinya, cara-cara diri dengan tidak perlu berhajat kepada sesuatu yang lain. Itu mana zat. Maqama bin nafsi. Maqama bin nafsi. Sesuatu yang berdiri dengan sendiri, ataupun alladhi yaqumu bi nafsih, yang berdiri dengan sendiri, tidak berhajat untuk adanya itu kepada sesuatu yang lain, melainkan dia ada sendiri diri ataupun cara-cara diri. Serupa dengan pirin ni. Pirin ni nak ada, dia tak nanti ada putih. Kerana zat sesuatu sifat, dia mungkin boleh sesuatu zat dia mungkin boleh bersifat dengan apa-apa sifat. Boleh. Pirin ni emang dia nak jadi 4 segi, bujak 3 segi, lagu mana pun ikut suka. Boleh. Ikut acuan dia lah. Ikut acu dia lah. Barulah haci ikut mana. Kan? Kena tengoklah acu ikut mana. Barulah haci. Jadi acu dari sini ialah bulat. Maka aci dia bulat. Dia terbitlah bulat. Acuan dia. Yang tu sifat dia. Jadi bila sebut kata zat, dia tidak berhajat kepada sifat. Kenapa? Diri adanya tidak bertempu kepada sesuatu yang lain. Dia tak perlu ada cawan nak kena ada piring. Dia tak perlu kepada botol, dia tak perlu kepada, kerana diri dia adalah zat. Zat tak perlu kepada zat. Zat la yaqumu bi zat. Zat tidak berdiri dan tidak adanya pada zat yang lain. Bukan serupa lagi tuan-tuan duk bayang serupa pokok denalu pula. Tahu pokok denalu? Pokok denalu kulat. Apa? Pokok denalu? Semalu, bukan semalu. Yang kelapa sawit tu. Kalau pokok kelapa sawit kan ada banyak tumbuhan-tumbuhan di pokok-pokok dia. Apa? Tu kan kita nampak macam tumpang. Yang tu bukan. Itu cara sistem cara dia hidup. Macam pokok tumbuh di atas tanah. Macam pokok tu tumbuh di pokok kelapa sawit. Adakah dia tumpang? Dia bukan tumpang. Walaupun pokok tu satu zat, pokok kelapa sawit satu zat. Itu kan mana tumpang. Jangan faham pokok tu sifat. Kerana sifat itu jenis bangsa tumpang. Nampak? Jadi zat dengan zat. Jadi tuan-tuan nak faham pula. Kalau gitu pokok tu sifat lah. Bukan. Pokok ni zat. Dia tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Adapun dia berdiri itu adalah cara dia hidup. Tuhan tunjuk. Ataupun Tuhan, orang kata apa, nyatakan, tanjizikan cara kehidupan dia dengan dia tumpang, dia berdiri pada sesuatu yang lain. Tapi berdiri itu bukan makna dia sifat, dia zat. Macam kita macam pokok nak kena tumbuh kena ada tanah. Sebab dia. Itu dikatakan zat. Tapi sifat, walaupun zat tidak berhajat kepada sesuatu yang lain, tetapi zat tidak boleh sunyi kepada sifat. Zat tidak boleh sunyi daripada bersifat dengan sesuatu sifat. Walaupun zat terkaya daripada mana-mana sifat. Zat tidak berhajat kepada sifat, tetapi zat tidak boleh sunyi daripada sifat. Kerana sifat dia tak boleh melainkan dia tumpang pada zat. Kalau sifat dia tak tumpang pada zat, maka sifat nak tumpang pada mana? Sebab itulah tempat tumpangnya sifat itu ialah zat. Kan dia payah pun. Payah lah. Tak payah mudah kan? Gula manis, garam masin, cabai pedas. Itulah zat, itulah sifat. Hak mana zat? Cabai. Hak mana sifat? Pedas. Cabai tak semestinya pedas. Ada cabai yang tak pedas. Cabai tak semestinya pedas. Ada cabai yang tak pedas. Dan ada yang berbeza tahap kepedasan. Seperti gula. Ada gula tak berhajat kepada manis. Gula tak berhajat kepada manis. Dan ada perbezaan di antara gula dengan gula. Kerana berbeza daripada tahap kemanisan dia. Gula Malaysia mana sama dengan gula Siam? Gula di Malaysia minum cukup dengan senja. Pasal apa? Gula mahal lah ni. Bukan pasal gula mahal. Pasal gula Malaysia ni dia manis. Tapi kalau gula Siam, dia kena buat 3-4 canja baru manis. Padahal sama-sama gula. Itu orang panggil
keadaan arat dia itu berbeza. Tang arat dia mesti ada, sifat mesti ada arat, sifat zat mesti ada arat. Zat mesti ada sifat. Jadi fahamnya tiap-tiap zat bersifat dan tiap-tiap sifat berdiri pada zat. Boleh no? Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena faham dulu beberapa perkara yang kita sebut saat ni, iaitulah ada dan sungguh. Tu wujud, wujudi, maujud. Wujud, wujudi, maujud. Faham no? Ini kena tulis ni. Wujud, wujudi, maujud. Wujud mafhum dia sifat. Wada' lafaz daripada lafaz wujud ialah sifat. Kita ambil atas jalan khilaf lah. Tak apalah, kita nak bagi pecah lagi, nak bagi lebar sikit. Mafhum wujud sifat. Mafhum wujudi zat. Mafhum maujud zat. Bila sebut kata wujud, mafhum dia sifat. Orang panggil sifatul hal. Sifat yang bangsa hal. Al-haliyah. Sifat yang al-hal, sifat yang bangsa hal. Keadaan dan kelakuan sesuatu yang ada, yang lain daripada diri zat, tetapi dia adalah pada zat. Sama-sama ada, sama-sama hilang, sama-sama tebal, sama-sama nipis. Dengar lu yang tulis, bagi penin lu. Tak kira tulis. Itu sifat wujud. Dia sebut kata wujud, waw jim waw dal. Wujud apa dia? Sifat. Nama bagi sifat. Dia bukan sifat lagi tu, nama baru. Wujud mafhum dia wujud tu mafhum dia sifat. Ni piring ni ada tak? Ada tu, lafaz ada hak kita sebut tu, baru nama. Nama dia ada mafhum dia, musamma dia. Apa dia mafhum ataupun musamma bagi wujud? Ialah sifat. Kan kita habaq dah dulu perbezaan antara Imam Abu Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur semua tu. Jadi kita ambil atas pendapat yang qaul yang masyhur mengatakan wujud ialah sifatul hal. Sifat yang menunjukkan atas keadaan. Yang dia bukan diri zat. Dia adalah diri dia tu sifat yang sungguh pada zat. Walaupun dia tidak ada sampai boleh dilihat dengan mata kepala, tetapi dia dapat diakui dengan hati dan diterima dengan hati keadaan subut dan tahakkuk dia. Ada tu. Piring ni ada tak? Ada. Sungguh tak? Sungguh. Sungguh tak piring ni ada? Sungguh. Ada tak? Ada. Bahkan sungguh. Apa dia yang ada? Apa dia yang sungguh? Ada tu sungguh. Sungguh itulah sungguh. Piring yang sungguh ataupun yang ada. Nama dia maujud ataupun wujudi. Tu. Ada sungguh. Yang ada zat. Ulang balik ni. Hak mana ada? Hak mana ada, hak mana sungguh? Hak mana ada, hak mana sungguh? Wujud tu sungguh. Zat yang sungguh. Zat tu yang ada. Tak jadi nak tulis lah. No? Dia okey nah. Betul. Dia dalam masalah ni dia ada 4. Dia ada 4 lah no. Al-asya arba'atun. Asya arba'ah nama dia. Penting ni benda ni sebagai basic ataupun istilah dalam ilmu tauhid. Dia ada 4. Pertama, kita kena faham wujud. Yang kedua, kita kena faham hal. Yang ketiga, kita kena faham amrun i'tibar.
Dan yang ketiga kena faham adami. Saya bezakan sikit apa yang sebut dalam kitab. Kalau dalam kitab dia sebut ma'dum. No? Ni. Tengok dulu had ni. Ni asas dia. Lepas tu dia pecah. Wujud dia, ni istilah dia noh. Wujudi. Maujud. Apa dia wujud? Apa dia wujud? Apa dia wujudi? Apa dia maujud? Wujud sifat. Wujudi zat. Wujudi ni makna bangsa ada. Yang bangsa ada. Wujudi maknanya jenis ada. Hak jenis ada. Itu nama dia wujudi. Maujud zat. Jadi hak ni sifat. Mafhum dia sifat. Yang ni mafhum dia zat. Mafhum dia zat. Nah, wujud, sifat, wujudi, maujud. Istilah. Jadi tuan-tuan, bila sebut wujud, di sinilah berlaku yang kita cerita itu, berlakunya perbezaan ulama, pendapat ulama yang menentukan makna wujud. Itu kita dah sebut. Di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia mengatakan wujud itu ialah zat. Okey, maknanya kalau wujud itu ialah zat, berarti wujud, wujudi, maujud sama makna. Tapi kalau kita ambil atas qaul yang masyhur, wujud ialah sifat. Ini berlaku atas qaul masyhur. Wujudi, mafhum wujudi ialah zat, dan mafhum maujud ialah zat, benda. Kalau kita lah makhluk lah benda. Kalau Allah tak boleh kata benda. Kalau Allah tak boleh kata objek, tak boleh. Allah itu zat. Sehingga berlaku juga kata qil tak boleh kata zat. Kata qil tak boleh kata zat, kena kata Allah lah. Zat pun tak boleh kata. Tapi atas qaul yang mu'tamad, boleh kita bangsakan Allah itu zat dan samakan kita makhluk pun dengan zat. Kita pun zat, Allah pun zat. Itu tak ada masalah apa atas qaul yang mu'tamad. Walaupun ada pendapat yang dhaif mengatakan ke Allah pun tak boleh kata zat, tapi dhaif. Ulama tak banyak ulama pakai yang tu. Ulama kita yang masyhur, majoriti ulama pakai bahawasanya boleh dinamakan Allah Ta'ala itu zat. Dirinya itu sebagai zat. Zat sebab kita nak faham diri. Tapi nak sebut tubuh objek tak boleh lah. Zat tak apa. Habis itu wujudi, wujud, maujud dan wujudi. Yang kedua, hal. Hal ni saya susun dia mengikut kedudukan. Yang paling tertinggi dalam kedudukan asya'ul arba'ah, yang paling tinggi kedudukannya ialah wujud. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini iktibar dari segi sudut kedudukan. Contoh, saya ambil piring ni. Saya sebut dulu nah. Piring ni sifat dia ada. Dan hal dia bulat. Okey, hal dia bulat. Dan i'tibar, amrul i'tibari pecah. Dan adami dia segi. Sungguh tak segi? Segi tak? Segi tak piring ni? Tak. Maka ini nama dia adami. Ketiadaan. Segi di bulat. Itu nama dia adami. Amrun i'tibari, sungguh juga pecah. Piring kita balik pecah. Pecah piring tu. Keadaan pecah tu dia bukan diri piring serupa dengan bulat. Bukan. Dia bukan sungguh kedudukan dia macam bulat di piring. Tetapi keadaan pecah pada piring ni juga jenis bangsa yang sungguh diterima oleh akal. Dapat diterima oleh akal dan dapat dipaham oleh akal. Tu pecah. Dan naik sikit dinamakan hal. Apa dia hal? Iaitulah keadaan ataupun kelakuan dia, bentuk dia. Itu dinamakan hal.
keadaan dia. Baik. Jadi hal ni apa dia? Ta'rif dia. Hal ni salah satu daripada ta'rif dia. Ma tahaqqaqa fil kharij. Ma tahaqqaqa fil kharij, sesuatu yang sungguh pada diri. Kharij ni maknanya diri. Jangan lupa istilah hari tu. Kharij ada istilah hari tu. Apa dia? Berapa? Istilah kharij. Kharij ada berapa istilah dia? Petua saya nak bagi dalam mengaji kitab tauhid. Pertama, kena rajin menulis. Yang kedua, buku tulis yang kita nak tulis jangan campur ustaz. Jangan campur ustaz, walaupun mengajak tauhid pun jangan campur lagi. Tak tepi dulu, asingkan dulu. Asingkan dulu. Lepas tu jangan campur. Dalam buku itulah ada tauhid, dalam buku itulah ada fiqh, dalam buku itulah ada tafsir. Esok mai tajwid, bulan tu lah. Lingkup. Tak boleh. Dia kena khusus. Khusus nanti tuan-tuan balik nak semak senang. Mahiyah, mausuf, zat, masadaq, hakikat, kharij. Dia tulis dah itu. Tulis dah. Jadi faham. Ma tahaqqaqa fil kharij maknanya diri. Kharij ni dalam bahasa kita diri. Sesuatu yang tahaqquk, yang sungguh diri dia, itu orang panggil hal. Hal. Apa makna hal? Sesuatu yang sungguh dirinya. Itu hal. Dia keadaan dia tu sungguh. Ma tahaqqaqa fil kharij. Sungguh diri dia. Dia berbeza dengan amrul i'tibar. Kalau amrul i'tibar, ma tahaqqaqa fi zihni. Sesuatu yang sabit diri dia tu pada zihn. Okey, kita sebut lagi. Yang kata tahaqquk pada kharij, itu apa makna dia? Sungguh pada kharij, sungguh pada diri dia. Kena tulis sikit. Saya tak tulis dah ni. Dia tak naik ke peringkat ada. Kena tulis ya. Payah. Tidak naik, tidak sampai peringkat ada, sehingga dapat dengan panca indera. Terpaksa lah kena buat macam ni kan. Pasal tuan-tuan nak buat macam mana kan, daripada kosong kan. Daripada kosong ni kena isi sikit-sikit lah. Kalau tutup guru yang besar-besar ni tak buat lah lagu ni, dia pakai hantam terus ya. Faham, tak faham sudah. Tak maulah kita lagu tu kan. Kita tak apalah, bukan kata ni tok guru level dia. Kita kan tok guru. Kita bukan tok guru, kita muzakarah ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi apa dia makna hal? Hal ni suatu perkara yang menengahi di antara ada dan tiada. Kena tulis gitu. Hal ni menengahi antara ada dan tiada. Tidak naik, tidak sampai peringkat ada sehingga dapat dengan panca indera, dan tidak sampai, tidak turun. Bahasa Arab dia kata turun. Tidak turun, tidak sampai ke peringkat, kepada peringkat tiada. Sehingga tidak dapat, tidak boleh difikir, sehingga tidak boleh difaham.
itu orang panggil hal. Contoh, bulat ni, bulat di piring ni orang panggil hal. Nak kata ada pun tak ada, nak kata tak ada pun tak, betul tak? Ini kata hal. Hal ni maksudnya nak kata ada pun tak boleh, nak kata tak ada pun tak boleh. Nak kata ada macam tak ada, nak kata tak ada macam ada. Betul tak? Nampak tak bulat? Nampak kan? Tapi yang sebenarnya bukan nampak bulat, nampak piring. Tapi seolah-olah macam ada bulat ni. Sebab tu kata sungguh diri dia pada, sungguh bulat itu pada diri dia, sungguh bulat itu pada kharij. Jadi bulat ni walaupun dia tak boleh nampak dengan panca indera, tak boleh dapat dengan panca indera, tapi dia tetap diterima pada akal. Itu maksud bulat ataupun maksud hal. Boleh tak? Boleh dapat? Boleh faham tak? Ni nak kenal sifat Tuhan ni 2, 3 dalam masalah perbincangan tauhid. Kalau masalah hal, dia ada 3. Dia ada hal nafsiyah, dia ada hal maknawiyah, dia ada hal samaratus sifat. Mampu tak erti. Kena faham hal sini dulu lah. Kena faham hal ni dulu, hal makhluk dulu, baru boleh faham hal Tuhan tu. Sebab tu yang saya duduk sebut, Tok Guru duduk sebut hal makhluk dulu. Biar dia kenyut mata api lah. Jadi faham. Ni, hal ni dia tak naik ke peringkat ada dan dia tak turun sehingga peringkat tiada. Nak kata tak ada bulat macam ada, nak kata ada macam tak ada. Tunjuk tak kena. Tuan-tuan, kalau orang minat bola kan, orang duk minat bola, dia pernah fikir tak bola tu bulat ke tak? Dia kata macam mana bola ni bulat? Bulat ni apa dah? Sifat ke arah ke zat lah. Dia tak pernah tanya pun. Yang dia tahu bola tu boleh tendang. Kita tanya dah. Orang ada tengok bola, kita pergi tanya dah. Aku nak tanya hang. Nah, apa pemain yang top lah ni nama apa? Apa dia? Ronaldo tau gila tu. Apa dia? Ya. Salah. Mak salah orang panggil. Aku nak tanya hang, waktu salah sepak bola tu, dia sepak bola ke dia sepak bulat? Waktu dia sepak bola tu, dia sepak bola ke dia sepak bulat? Kalau sepak bulat, mana bulat tu ada? Bulat ke ada? Ya, tak apalah, kita kata dia sepak bola. Waktu dia sepak bola, bulat lucu tak? Bulat lucu tak? Kalau bulat lucu, dia jadi pecah. Dia bertukar hakikat daripada hal kepada amrul i'tibar. Hal bulat sudah bertukar kepada amrul i'tibar, jadi pecah. Faham? Dia bertukar. Sifat juga tu. Nah, keadaan dia berubah. Jadi tak apa. Bila dia sepak bola, bulat tak lucu, ikut sekali. Itu orang panggil diri dia kharij. Turut pergi sekali. Turut pergi sekali. Itu orang panggil kelakuan ataupun keadaan suatu zat yang tidak boleh dipisahkan kerana dia adalah sifat. Sifat boleh tak dipisahkan dengan zat? Boleh tak sifat dipisahkan dengan zat? Tak boleh. Bila kata bola, dia mesti ada sifat. Mana? Ima dia bulat, ima dia terjun, tetap sifat dia. Pecah, itu orang panggil amrun i'tibar, yang membawa kepada satu sifat yang lain. Bila kita sepak bola, bola tu pecah, apa jadi? Dia ternyak. Bila ternyak tu sifat dia, orang panggil hal. Adapun pecah, pum, itu nama dia amrun i'tibar, yang berlaku perubahan pada hal dia. Tu akan datang sekali. Boleh lah. Jadi hal ni tak naik ke peringkat ada, tak turun sehingga peringkat tiada, sehingga tak dapat dengan akal. Itu makna hal. Jadi takrif dia ma tahaqqaqa fil kharij. Kena ingat tahaqqaqa fil kharij ni pada diri dia. Bulat, segi, tebal, nipis, leper. Tu orang panggil hal nama dia. Boleh. Dia tak naik ke peringkat ada dan dia tak turut peringkat tak ada. Satu lagi.
Saya buat contoh hal. Dia hal ni, dia menengahi di antara ada dan tiada. Nampak nak saya susun? Dia seolah-olah macam ni ya. Ini wujud atas. Mana hal? Dia menengahi. Amrul i'tibar dia tahu mana? Amrul i'tibar dia punya pangkat duduk tang ni. Dia bukan pangkat hal, tapi dia amrul i'tibar. Amrul i'tibar dia akan naik kepada pangkat hal. Alladhi i'tabara al-mu'tabir wa farad al-farid, dia tidak akan naik kepada pangkat hal, dia duduk pangkat i'tibar sahaja. I'tibar dia bawah. Ibarat dia macam betul Kalau adami ni tak ada langsung, tak ada. Itu adami. Sopa tanduk di kucing. Tanduk di kucing. Ada tak tanduk di kucing? Tiada kan? Maka tiada tu orang panggil adami. Bangsa ketiadaan. Segi di bola. Adakah segi di bola? Sungguhkah segi di bola? Tak. Tak ada dan tak sungguh. Itu orang panggil adami. Nama dia intifai ataupun salbiyah, yang tidak ada pada sesuatu. Baik. Itu hal. Kalau wujud kita faham dah. Bila sesuatu zat yang ada, dia mesti ada hal dia. Dia mesti ada hal dia, ada kelakuan dia. Ada sifat hal dia, kelakuan dia. Sama ada dari segi sudut bentuk dia ataupun keadaan ada dia itu. Wujud pun hal juga. Tapi hal wujud dia bukan sama seperti mana hal maknawiyah. Dia tak sama. Akan datang tu. Yang seterusnya amrun i'tibar. Amrun i'tibar. Apa dia amrun i'tibar? Rasanya bisa bagi dah kot dulu tak leh. Ada tak? Kalau bagi tak apalah, ulang sekali lagi. Tuan-tuan, sebelum mana-mana, maknanya buatlah persediaan, buat murojaah. Kalau duk kerah lagu ni tuan-tuan, saya tak payah nak tolong lah. Tak boleh faham lah. Bukan tak boleh faham, maksud dia macam ni. Maksud saya anggapkan tuan-tuan di sini betul-betul nak kuasai. Tapi kalau sekadar nak lepas fardhu ain, tak ada masalah. Tak tulis pun tak apa. Boleh lepas fardhu ain. Tak ada masalah. Nak pada reti, bukan nak pandai cakap. Jadi oleh kerana saya bersangka baik dengan tuan-tuan mengaji ni, tuan-tuan duduk hadir dalam majlis ni, nak boleh. Nak boleh maknanya nak kemas sikit lah kan. Jadi saya bersangka baik, sebab itulah saya hurai ataupun saya bagi berat sikit lah. Tengok ada guru-guru lain pun main guna juga whiteboard, cuba bagi penjelasan sebab nak kongsi. Itu tak ada masalah apa. Baik, yang seterusnya yang ketiga ialah amrun i'tibar. Apa dia amrun i'tibar? Ialah suatu yang bangsa sungguh. Kita balik tadi sifat. Sifat apa dia sifat? Tumpang. Okey lah, sifat tumpang. Apa dia tumpang? Pertama tumpang ada. Yang kedua tumpang sungguh. Okey. Tumpang ada, tumpang sungguh, itu sifat. Jadi bila sebut kata ada, tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Tu. Tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Betul tak? Sungguh tak? Ni betul ni. Ada tak? Sungguh tak? Sungguh. Ada lagi sungguh. Bahkan sungguh adanya. Tu. Ni. Bulat. Ada tak? Tak ada. Sungguh tak? Sungguh. Maknanya tiap-tiap yang ada bersifat dengan sungguh. Tiap-tiap yang sungguh bersifat dengan ada. Berarti dalam konteks ada perkara-perkara yang sungguh tidak mungkin bersifat dengan ada. Tapi ada dia bersifat dengan sungguh. Ada dia menang belah sungguh, tapi sungguh dia tak boleh menang belah ada. Maka terdiri daripada bagai-bagai sungguh ialah ada hal, amrun i'tibar dan juga adami. Tak ada tanduk di kucing.
Sungguh tak? Sungguh. Maknanya adami. Berarti iktibar perkataan sungguh mencakupi kepada 4 ahwal. Mana? Wujud, hal, amrul iktibar dan adami. Menang. Bila sebut kata sungguh, dia menang 4 perkara. Tapi kita kena ingat, walaupun sungguh menang 4 perkara, tetapi yang paling a'la rutbah, yang paling tinggi darjat dan martabatnya ialah wujud. Itu paling tinggi martabat, wujud. Yang rendah martabat menengahi, iaitulah hal. Yang ketiga martabat di bawah daripada pangkat hal ialah amrun i'tibar. Dan yang keempatnya ialah adami. Adami, iaitulah tiada. Diri tiada itu paling bawah sekali. Okey, apa amrun i'tibar? Amrun i'tibar. Amrun i'tibar ni dia tidak tahakkuk pada kharij, tetapi dia cuma tahakkuk pada zihin. Dia bukan sungguh pada diri, tetapi dia sungguh pada akal. Tiap-tiap yang sungguh pada akal itu nama dia amrun i'tibar. Dan tiap-tiap yang sungguh pada diri itu nama dia hal. Boleh? Tiap-tiap yang sungguh pada diri nama dia hal, dan tiap-tiap yang sungguh pada akal itu nama dia i'tibar. Contoh amrun i'tibar. Main musim korban. Punyalah kita ni buh tali, bukan main kan, ikat tengkok lembu. Buh di hidung lembu tu tali. Tiba-tiba mangkit esok, lembu hilang. Bukan orang curi. Tengok ada kesan terkoyak tali putus. Lalu kita kata apa? Kita kata lembu hilang, satu. Yang kedua kita kata apa? Lembu putus. Ni bahasa Kedah lah kan. Betul tak? Lembu putih woi, ligan. Betul tak? Betul tak? Lembu putih. Ni orang panggil majaz. Yang sebenarnya bukan lembu putih, tali lembu putih. Persoalannya, putih tali, dia duduk martabat wujud kah? Dia duduk martabat hal kah? Ataupun dia duduk martabat i'tibar? Dia duduk martabat amrun i'tibari. Putih. Saya bagilah. Senanglah tuan-tuan. Masa pun nak habis. Bagi terus. Apa dia hal? Bulat. Segi. Lagi? Tebal. Nipis. Lagi? Ni hal. Bulat, segi, tebal, nipis. Ikutlah. Panah tak? Panah wujudi tu. Panah bukan hal. Panah wujudi. Tak percaya pergi pegang tak? Ada tak? Berasa tak? Ni sejuk ni. Duduklah ni sejuk ni. Ada ni. Pasal dapat dengan panca indera. Okey. Bulat, segi, tebal, nipis. Itu orang panggil hal. Amrun i'tibar. Apa dia amrun i'tibar? Kita bagi takrif. Bagi contoh dulu. Panjang. Panjang. Pendek. Tu dia tu hal tu. Baik. Amrun i'tibar. Apa dia? Pecah. Patah. Lubang. Putus. Tu. Tulis bahasa Palih no. Putus. Boya. Putus. Lagi? Cari. Koyak. Koyak. Apa lagi? Kemek. Apa lagi? Lubang. Lubang ada dah. Okey, lubang. Ni. Hilang.
Bukan. Ya, lebih kurang lah. Contoh, kita beli kong, kan? Orang Kedah tahulah kong. Orang Kedah, siapa orang Kedah? Orang Din. Orang Kedah kong, Haji, kong kan? Kong, kenal kong. Apa dia kong? Kong kong. Bentung najis itulah. Betul tak? Tangki najis tu. Okey. Bulat. Betul tak? Kan ni semen dia kan? Ni kan semen dia. Semen dia kan bulat. Betul tak? Okey. Kita nak beli kong kan, kita beli lubang. Kita beli kong. Abang kata Tokek, aku tak mau beli kong mahal, aku nak beli lubang saja. Boleh? Tak boleh. Dia kata, tak boleh, aku tak jual lubang ni tak. Aku jual kong lah. Dia kata, Tokek, aku mau beli kong saja, lubang aku tak mau. Ambil free lah, aku tak jual. Betul tak? Itu orang panggil amrul i'tibar. Lubang orang panggil amrul i'tibar. Bukan ada diri pun, tapi sungguh orang panggil ma tahaqqaqa fi dhihni. Dia bukan ada diri, dia sungguh diri. Kita katak dia pecah, hilang lubang. Berbeza, berlakulah keadaan dia rupa yang lain. Mana? Pecah. Ni. Bila dia berlaku pecah, dia mengubahkan akan hal dia. Apa dia? Hal dia bulat. Dia punya hal dia bulat. Bila berlaku amrul i'tibar dekat dia, pecah. Contoh dia mengubahkan sifat bulat kepada suatu sifat yang lain, dan diri dia tu, diri pecah itu orang panggil amrul i'tibar. Ma tahaqqaqa fi dhihni, tak ada. Contoh macam buah nyok, buah kelapa. Buah nyok kan? Buah nyok naik dengan, ambil dengan beruk ke, dengan orang ke, dengan galah ke, waktu dia luruh ada tak? Buah nyok luruh ada tak? Luruh tu duduk tak mana? Wujud ke, hal ke, amrul i'tibar? Amrun i'tibar. Luruh. Amrun i'tibar. Maknanya tiap-tiap perkara yang bukan diri dia, itu nama dia amrun i'tibar. Tiap-tiap perkara yang bukan diri dia, itu namanya amrun i'tibar. Pecah, patah, ni patah, kemek, itu amrun i'tibar. Kalau kemek tu dia lebih kepada hal. Dia lebih kepada hal, dia bukan amrul i'tibar. Kalau patah tu hal, amrul i'tibar. Patah kan? Patah kayu, itu amrul i'tibar. Dia lebih kepada amrul i'tibar. Dia bukan hal. Jadi apa dia takrif dia? Amrul i'tibar ni takrif dia ma tahaqqaqa fi dhihni. Ma tahaqqaqa fi dhihni. Sesuatu yang sabit dan tahakkuk pada akal, pada penampakan akal, yakni penerimaan akal. Contoh lagi, amrul i'tibari, tepi, tengah. Tepi, tengah, amrul i'tibar. Ada lagi nak pi, tapi tak tahulah tuan-tuan nak boleh terima ke tak. Tuan-tuan tulis kaedah lagi. Tulis lah, tak apa. Saya tulis. Amrul i'tibar, apa dia amrul i'tibar? Ma tahaqqaqa fi dhihni, sesuatu yang sungguh pada sungguh diri. Sungguh pada akal. Sungguh dirinya itu pada akal, pada fikiran sahaja. Sungguh dirinya pada fikiran sahaja. Dan tiap-tiap amrul i'tibar dia ada muntaza' minhu. Okey, istilah muntaza' minhu. Amrul i'tibar ni dia ada dua. Nanti saya tulis lah, no? Tak apa, nanti saya ada masa saya tulis
elok-elok atas kertas tu, saya betul step bagi. Jadi malam ni kita cerita dulu, no? Kita cerita dulu. Jadi amrul i'tibar ni dia pecah lagi lah. Amrul i'tibari, intizai, ikhtira'i, kan? Amrul i'tibari, intizai. Ni ada muntaza' minhu. Contoh kita katakan lagi tengah. Betul tak tengah? Contoh faham tak makna tengah apa dia? Contoh faham tak makna tengah? Okey, tengah ni kan. Okey. Dan tuan-tuan faham tak makna tepi? Makna tepi tuan-tuan faham tak? Faham. Macam mana tuan-tuan boleh hukum tengah dan macam mana tuan-tuan boleh hukum tepi? Macam mana dihukumkan tengah? Kira dari tepi. Maka tepi itu dinamakan muntaza' minhu, tempat dikirakan amrul i'tibar tu. Macam mana tuan-tuan boleh tahu kita pecah? Piring pecah. Pecah tu daripada mana? Daripada piring. Okey. Maka piring ni orang panggil muntaza' minhu, maka pecah tu dinamakan amrun i'tibari. Amrun suatu perkara yang kita fikirkan ataupun yang didapatkan dengan pandangan dan pernampakan akal. Berarti maksud amrun i'tibar, bangsa reti. Bangsa apa? Faham. Buahnya luruh. Bukan gaduh i'rab dah. Buahnya tu luruh. Luruh ni amrun i'tibar. Kalau tak ada buahnya, tak ada luruh. Tak gaduh dah. Tengok tu reti dah. Betul tak? Patah kayu. Oh, kayu ni patah. Oh, tak ada kira dah. Tengok pun kita tahu dah. Dia apa? Patah. Itu orang panggil amrun i'tibar. Tiap-tiap amrun i'tibar, dia mesti ada muntaza' minhu. Nah, tiap-tiap amrun i'tibari, intizai, dia mesti ada muntaza' minhu. Serupa dengan sifat wujud. Serupa dengan sifat wujud. Kata setengah amrun i'tibari, muntaza' minhu dia ialah zat. Ada. Pecah, muntaza' minhu dia mana? Piring. Patah, muntaza' minhu dia mana? Kayu. Putih, muntaza' minhu dia mana? Tali. Kalau tak ada tali, ada tak putih? Tak ada. Kalau tak ada piring, ada tak pecah? Kalau tak ada buahnya, ada tak luruh? Kalau tak ada tepi, ada tak tengah? Kalau tak ada tengah, ada tak tepi? Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada kaki, ada tak berjalan? Berjalan tu hal ke amrul i'tibar? Jalan hal ke amrul i'tibar? Ni gerak hal ke amrul i'tibar? Amrul i'tibar. Mana muntaza' minhu? Ni zat dia, objek. Nanti kita akan cerita gerak dia pula nantilah akan datang. Baiklah tuan-tuan. Jadi faham dulu wujud hal amrul i'tibar. Satu lagi, habis sikit lagi 5 minit. Adami. Apa dia adami? Tidak ada di diri. Sesuatu yang tidak ada dirinya. Itu adami. Sesuatu yang ketiadaan diri perkara itu, ketiadaan diri perkara pada suatu. Contoh, segi. Segi ni tiada pada piring. Kerana apa? Kerana bulat sudah mengambil tempat. Bulat sudah jadi sifat pada piring, maka segi itu tak ada. Segi itu tak ada pada. Padahal segi itu bukan masa ada pun, masa sungguh ya. Segi bulat ni masa sungguh ya, ada hal. Jadi oleh kerana bulat sudah ambil tempat, maka segi tidak ada. Itu orang panggil adami. Tanduk di kucing. Tanduk di kucing. Ada tak tanduk? Tiada. Maka tanduk tu orang panggil adami. Mula di Tuhan. Tuhan sabit mula. Tuhan ni sabit dulu tak ada kah? Tak sabit kan? Maka tak ada mula Tuhan itu, orang panggil orang panggil adami, salbiyah, orang panggil insilab, nanti akan datang. Jadi faham dulu 4 perkara ni, bangsa ada, bangsa hal, bangsa i'tibar, bangsa adami. Ingat. Contoh saya buat
sekali lagi lah orang kata buat contoh, tanya persoalan. Patah amrul i'tibar, putih amrul i'tibar. Apa dia amrul i'tibar? Qira'ah alladhi, banyak gila tak tulis nah, alladhi i'tabara al-mu'tabir wa farada al-farid. Hanya kita dapat dengan sebab kita fikir ataupun kita nampak dengan akal. Itu amrul i'tibar. Patah amrul i'tibar, putih amrul i'tibar, pecah amrul i'tibar, bergolek. Golek ada lagi ni tulis bergolek, banyaklah kan. Bergolek, bola tu kan dia waktu dia duduk bergolek, adakah bergolek itu diri bola? Bukan. Golek itu adalah sifat dia, sifat amrul i'tibar, sifat yang bangsa i'tibariyah. Kalau sifat dia betul, itu hal. Bergolek bukan hal dia. Bergolek bukan makni dia. Bergolek i'tibar, kelakuan. Satu orang kata apa, kiraan. Perkara yang sungguh pada bola tu. Tu bergolek, dia bukan ada. Malam ni sekali dengan saya pening. Tak tahu kat mana dah jadi pening. Tidak, malam tu cerita kat budak-budak mudah, faham, tembus senang. Jadi saya pun pening, teramuk. Tapi tak apa, yang matlamat dia boleh faham wujud hal amrul i'tibar dengan adami. Tu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tu yang kata tak dah masuk mustahil tu. Kalau nak kira sini, dia pecah lagi. Amrul i'tibar ni dia ada dua. Intida'i, ikhtira'i. Adami dia ada makdum. Makdum lain. Nanti kita akan sampai mustahil. Mustahil itulah diri makdum. Ni, makdum. Diri yang tiada. Dia ada bangsa adami dan dia ada bangsa makdum. Kalau adami seperti rambut pada botak, pada orang yang botak. Rambut orang yang botak. Bila kita sebut botak, apa makna dia? Bila kita sebut botak, makna dia adami ke makdum? Ni persoalan ni. Bila sebut botak, apa botak? Tiada rambut. Tu. Botak tiada rambut. Jadi bila sebut botak, kita faham tiada rambut dan kita mengaku tiada rambut. Itu orang panggil i'tiqad. Betul tak? Ada tak siapa yang nak menyalahi i'tiqad? Kebanyakan orang yang apabila disebutkan botak, maksud dia tiada rambut. Ada siapa nak menyalahi? Tak ada kan? Ni orang panggil ijma'ul ummah. Betul tak ijma' kan? Botak, apa makna botak? Tiada rambut. Ijma' lah. Ijma' lah. Dalam surah ni ijma' belakang kan? Botak tiada rambut. Tiada rambut itu orang panggil adami. Tiada rambut. Mana adami? Adami itu bukan duk di kita tau. Kita ni nama dia i'tiqad. Kita yang mengaku. Betul tak botak tak ada rambut? Betul. Pi tengah malam gagau kepala kawan tu. Tak ada rambut suruh. Lincin. Orang Kedah kata lincin pelin. Memang tak ada rambut. Makna diri dia tu orang panggil adami. Ketiadaan rambut di kepala. Itu nama dia salbiah. Tu. Adami makna dia salbiah. Bukan makdum. Makdum dia makdum. Lemah di Tuhan. Lemah di Tuhan. Lemah di Tuhan, dia bukan dalam kategori salbiah. Tapi lemah di Tuhan, dia dalam kategori mustahil. Apa dia mustahil? Ma'dumun, sifat yang tidak bermausuf. Itu makna ma'dum. Tak ada sama sekali. Habis dia kata apa? Katalah nak kira. Haba nak cerita. Haba nak mengaji. Haba nak faham. Adami ini sifat yang sungguh diri, tetapi
ketiadaan dirinya pada suatu perkara. Adami itu ketiadaan dirinya pada suatu perkara, dan diri ketiadaan itu ialah sungguh pada akal. Itu maknanya adami. Tanduk di kucing, adami ke makdum? Adami, bukan makdum. Lemah di Tuhan, adami ke makdum? Makdum. Mula di Tuhan, adami ke makdum? Adami. Itu nak ngaji istilah tu. Itu maksud dia. Nah, ikutlah cara masing-masing lah. No? Cara masing-masing lah menyampai. Ada orang menyampai tauhid ni macam ceramah, ada orang menyampai tauhid ni macam main bola, kelecek. Kan? Ada orang menyampai tauhid ni macam kita nak lena. Ikut suka lah. Kan? Harap boleh dah sikit-sikit. Kan? Ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Tak boleh dapat semua, janganlah sampai bengong ke semua. Boleh tak? Tak boleh reti ke semua, janganlah sampai bengong ke semua. Tak boleh menikah 4, janganlah membujang sampai ketua. Paling kurang bagilah ada 1. Kan? Nak bagi kemas sempurna 4 lah. Kan? Tok guru saya kata apa? Tok guru saya kata kahwin seorang biasa-biasa, kahwin 2 luar biasa, kahwin 3 tungku belanga, kahwin 4 rumah sejahtera. Dia buat itu. Buahlah lah. Jadilah no, lawak-lawak bi mustahil lawannya. Tak betul. Tu kata mustahil. Nak faham mustahil tu dia bersangkut atau. No? Ada soalan? Apa dia? Mula Tuhan adami. Bukan adami dengan makna makdum, tapi adami dengan makna salbiyah, insilabiyah. Sebab itu sifat salbiyah sifat adami, amrun i'tibari, bukan makdum. Lain tu. Salbiyah dengan makna adami. Mula Tuhan ada ke tak? Tak ada lagi, tak sungguh. Supaya kita kata tadi, botak tiada rambut, rompong tiada hidung, mandul apa? Tiada anak dan tiada beranak. Bila sebut kata mandul, apa dia mandul? Adami, anak tak ada. Adami. Makdum memang tak boleh ada. Itu maksud dia. Kalau makdum ni memang tak ada diri dia, itu orang panggil makdum. Tapi kalau adami, bukan masa boleh ada. Adami tu, diri dia tu, diri sifat dia tu, diri yang tak layak tu, tak ada pada dia. Contoh macam bulat. Bukan bulat, botak. Apa yang selayak dengan botak? Apa yang selayak dengan botak? Tiada rambut. Apa yang selayak dengan qidam? Apa dia qidam? Sedia. Apa sedia? Yang selayak dengan sedia? Bukan sedia dengan makna panjang masa, lama masa. Bukan. Apa yang layak dengan sedia? Ketiadaan mula pada wujudnya Allah Ta'ala. Jadi hakikat dia, mula tu apa dia mula? Mula tu makdum. Ketiadaan mula adami. Tak tahu lah. Dah nak cerita istilah kan? Tak apalah, pelan-pelan. Pelan-pelan. Jadilah, no. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Boleh? Boleh kan orang lain? Boleh? Mustahil tu akan datang, mustahil tu bukan mengaji nak habis kitab, mengaji nak faham. Mengaji nak habis kitab, orang mengaji nak mana? Aku alhamdulillah habis belakang dah. Bakurah mengaji dah. Faridah, Faridah mengaji dah. Misbah mengaji dah. Risalah, risalah lama dah khatam. Tanya adami makdum tak tahu.
Adami apa dia? Maklum. Apa beza antara adami dengan maklum? Saya biasa kena jerat dengan kawan saya. Dia tanya, apa beza istihalah dengan salbiah? Mampus nak jawab. Tentang apa ni istihalah salbiah? Padahal dia mengaji lama dah. Apa beza di antara istihalah dengan salbiah? Istihalah pun tak, salbiah pun tak. Beza tak mana? Kalau bahasa Melayu, istihalah tak, salbiah pun tak. Tu beza tak mana? Akan datang. Mana boleh bagi kita semua. Saya pun nak masuk syurga. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافيه اللهم فقهنا فقها في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa lah saya bawa tabung duduk di luar tu, tak berkat tolonglah seorang sikit bagi sumbangan ke, infak ke, sedekah ke, wakaf ke. Kalau wakaf kena jumpa dengan Tuan Haji, bagi kat dia. InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama kita ambil manfaat daripada rezeki, keberkatan daripada rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, supayanya dia menjadi kekal, harta yang kekal dalam simpanan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.